So kita tengok contoh yang keempat. Okay, muka surat 188. So graf jarak masa menunjukkan gerakan kereta dan bas. Okay, OA adalah gerakan kereta dan BC adalah gerakan bas. Tentukan beza laju kilometer per jam kedua-dua kenderaan. Okey. Kamu tengok dekat sini diberi kepada kamu OA. OA adalah perjalanan ataupun pergerakan sebuah kereta. Dan BC adalah perjalanan bagi bas. Okey, gerakan bagi bas. So ini adalah kereta, so ini adalah bas. Dia suruh kamu tentukan beza laju. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini logiknya ada perbezaan kelajuan. Kerana kalau kamu tengok kereta ni dia 2 jam je sampai dah ke 150 km. Sebaliknya untuk bas ni dia ambil masa 3 jam. So kalau kamu tengok tempoh masa perbezaan masa dia senanglah. Tempoh perbezaan masa 1 jam, tapi bukan dia minta kepada kamu beza masa. Dia minta beza laju. So macam mana kita nak kira laju? Okey, diberi kepada kamu rumus yang awal-awal tadi kita dah sebut, iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. So kita nak tengok jarak bagi kereta. Kereta yang warna pink ni, so kereta kamu ni dia punya jarak adalah 150 km. Okay, so jarak kereta ni dia bergerak daripada kosong sehingga 150 km. Dan masa yang diambil ialah 2 jam. Okay, sebab unit kamu ni memang dalam kilometer per jam, paksi kamu pun memang kilometer dan juga jam. So tak perlu buat sebarang pengubah suaian unit. So kamu boleh ambil terus jaraknya adalah 150, bahagilah dengan 2 sebab masanya 2 jam. So dapatlah kelajuan kereta 75. So kelajuan kereta kamu ialah 75. Selesai. So kita nak tengok kelajuan bas. So bas kamu ni jarak. Okey, jarak untuk bas ni nampak macam pelik sikit sebab graf ni menurun. Okey. Ketahuilah bahawa bas ini mungkin dia dalam perjalanan pulang. So kereta ni perjalanan pergi. Tapi kalau kamu tengok untuk kereta jaraknya 150 km dia bergerak pergi, dan bas kamu ni pun dia bergerak pulang, jaraknya pun masih lagi sama, iaitu 150 km sebab dia daripada 150 ke kosong. So jarak kamu masih lagi 150 km untuk bas. Cuma kali ini dia dibahagikan dengan 3 kerana masa untuk bas kamu ialah 3 jam. So dapatlah 50 km per jam. So bas itu sedikit perlahan berbanding kereta. Jadi dia minta beza. Beza bermaksud tolak. So ambillah nilai besar, tolaklah nilai kecil. Jangan kamu ambil nilai bas, tolak nilai kereta. So nanti kamu akan dapat negatif 25. So negatif 25 bermaksud kalau ikutkan kelajuan dalam negatif tidak wujud untuk graf jarak masa. Untuk jarak masa negatif ataupun beza laju yang negatif tu tak wujud, tetapi untuk graf laju masa dia ada yang negatif. Okay, so negatif ada maksud yang tersendiri. Cuma kat sini ambillah nilai besar, tolaklah nilai kecil. So dapatlah beza kelajuan di antara kereta dan juga bas ialah 25 km per jam. Kita teruskan dengan 5B, tadi adalah 5A. So 5B dia kata benda yang sama. Okay, graf jarak masa menunjukkan gerakan kereta. Oh, tadi soalan lain salah apa pun cikgu ingatkan soalan yang sama. Ataupun soalan yang sama. Soalan lain. Jadi contoh 4 dan ini adalah contoh 5B. Okay. Cikgu buat slide ni dalam tempoh cuti hari tu, sudah terlupa. Okay. So graf jarak masa kereta untuk 4.5 jam. So dia suruh kamu huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit yang terakhir. So dekat sini kamu ada graf menaik, berhenti dan menaik. Okay. Menaik, mendata dan menaik. So untuk tempoh 4.5 jam. Ya. Okay. Masa kamu adalah 4 jam setengah ataupun 4.5 jam. Dia suruh kamu huraikan gerakan kereta untuk 90 minit yang terakhir. Minit yang terakhir, so terakhir bermaksud dia start daripada belakang lah. Okay. So start daripada belakang, kalau tengok ni 4.5.
So ini pukul 4 contoh. So 4.30 sampai pukul 4 30 minit. So 4 sampai 3.30 30 minit. So 3.30 sampai pukul 3 30 minit. So 90 minit yang terakhir sebenarnya berada di kawasan yang belakang ni. Bentuk trapezium ni. Okay, mana cikgu tahu? Kamu boleh tengok sendiri. Bila terakhir bermaksud kita akan tengok daripada belakang. So 4.5 tolaklah dengan 3. So dapatlah 1.5 iaitu bersamaan dengan 90. Okay, 90 minit. 1.5 darablah dengan 60. So dapatlah 90 minit. So itu kawasan yang sepatutnya. Bentuk trapezium. Okay, so penyelesaian yang harus dibuat sebab dia suruh kamu huraikan gerakan. Gerakan bermaksud laju lah. Mungkin dia bergerak laju dia macam mana. Okay, dia suruh kamu nyatakan, huraikan, bagi tahu. Okay, kelajuan kereta yang di sini dalam tempoh ini tu berapa. So jarak kamu kalau ikutkan, jarak kamu adalah 270, tolaklah dengan 150. Okay, jangan kamu ambil terus jaraknya adalah 270 kerana graf kamu ni bukan start daripada kosong. Dia start daripada 150. Okay, untuk 90 minit yang terakhir. 150 sehingga 270. So tolak, so dapatlah jarak 120 km dan masanya adalah 1.5 jam. Okay, kilometer per jam, so pakailah jam dekat sini, jangan pakai minit. Okay, salah nanti jawapan dia, dapat kilometer per minit nanti, salah. Sepatutnya kilometer per jam. So 120 bahagi 1.5. Dapatlah 80 km per jam. Bermaksud kelajuan di belakang ini sahaja adalah 80 km per jam. Okay, tak habis lagi contoh. So mungkin ini adalah contoh yang terakhir. So yang ni pula graf menurun, naik, mendatar dan menurun. Okay, huraikan perjalanan sahana dari pejabat pos. Okay, rupanya dia daripada pejabat pos ke rumah dia. So dia nak daripada pejabat pos ke rumah. So pastinya dia mesti daripada rumah dulu. Daripada rumah ke pejabat pos, menyelesaikan urusan di pejabat pos, daripada pejabat pos balik ke rumah. So untuk pos balik ke rumah, so pastinya kawasan menurun dekat sini lah. Okay. So perjalanan lagi sekali bermaksud dia nak jarak bahagi masa. So jarak kamu adalah 2 km dekat sini. Sebab sini 2, so sini kosong, 2 km. Manakala masa kamu 1/3 jam. So mana cikgu tahu 1/3 jam? 10.10 hingga 9.50 hingga 10.10 bermaksud 20 minit. So 20 minit bahagilah dengan 60 supaya dia dapat dalam jam. So 2 bahagi dengan 1/3 dapatlah 6. So kelajuan Suhana berjalan pulang daripada pejabat pos ke rumah dia dengan kelajuan 6 km per jam. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.